Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam siri yang ketiga tafsir Imam Ibn Kathir yang kita baca bermula juzuk 30. Dan kita telah pun selesai alhamdulillah dalam siri yang pertama dan kedua membaca tafsiran surah An-Naba ataupun Amma Yatasaalun. Maka kita hari ini insya-Allah akan memulakan bacaan tafsir Imam Ibn Kathir dengan surah kedua dalam juzuk 30, iaitu surah An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati Gharqa. Ini surah dia. Dan surah ini kata Imam Ibn Kathir ialah Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum hijrah. Disebut Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah. Manakala surah yang turun selepas hijrah dipanggil surah Madaniyah. Dan surah ini dimulakan dengan sumpah. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluknya yang mana dia kehendaki. Pertamanya untuk menunjukkan kepentingan yang disebut itu. Mana-mana sumpah yang dimulakan dengan waw sumpah, seperti wal asri wad duha wal lail. Di sini wan nazi'at. Sumpah ini menunjukkan kepentingan perkara yang disebutkan itu. Kemudian yang kedua, selepas daripada semua yang disebutkan itu, datanglah sesuatu yang Allah SWT nak beritahu, maka itu adalah yang kita panggil tujuan sumpah itu mendahului perkara tersebut. Maka setiap perkara yang didahului dengan sumpah itu, maka dia akan datang selepasnya, ataupun perkara itu sendiri adalah perkara yang penting dan besar. Maka topik utama surah ini ialah tentang hari kiamat, dan juga kemudian berpindah kepada satu nama yang tidak asing bagi kita, itu nama seorang Nabi, iaitu Nabi Musa. Kemudian nama musuh yang juga tidak asing bagi kita, iaitu Fir'aun. Maka Nabi Musa AS, seperti yang kita ketahui, salah seorang daripada Nabi dan Rasul yang terkenal, dan boleh dikatakan terlalu banyak Al-Quran ataupun surah-surah Al-Quran menyebut tentang kisah Nabi Musa, sehingga para ulama tafsir menyebut seolah Quran ini turun tentang Nabi Musa sahaja, seolahnya begitu. Kemudian diakhiri dengan cerita tentang hari kiamat dan kebangkitan. Maka surah ini surah yang kedua dalam juzuk Amma. Kita mulakan dengan tafsir Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir menyebut tentang ayat wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha, semua ni sampai fal mudabbirati amra, merujuk kepada malaikat. Ini adalah menurut Imam Ibn Kathir pandangan majoriti ulama tafsir, iaitu merujuk kepada malaikat yang diberi tugas yang pelbagai, dan malaikat-malaikat ini dijadikan sebagai tajuk utama atau permulaan surah ini, merujuk kepada makhluk Allah yang kita tahu begitu banyak bilangannya, dicipta daripada cahaya, ada tugas-tugas yang berbeza, maka didahulukan kisah mereka. Kata Imam Ibn Kathir di awalnya, dia kata, berkata sebahagian ahli tafsir yang ramai disebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Saleh, Abu Duha As-Suddi, semua menyebut bahawa nazi'ati gharqa maksudnya ialah demi malaikat yang mengambil nyawa anak Adam. Maka ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima tentang malaikat. Cuma pertama dan kedua tentang cara malaikat tersebut mengambil nyawa, iaitu malaikat-malaikat mengambil nyawa ini disebutkan sebagai wan-nazi'at dan juga wan-nashitat. Itu maksud dia. Malaikat mengambil nyawa, kata Imam Ibn Kathir, malaikat yang mengambil nyawa anak Adam dengan cara yang berbeza. Ada yang diambil dengan cara wan-nazi'ati gharqa, cabutan, mencabut nyawa yang berat, yang kasar dan sebagainya. Dan yang kedua pula ialah wan-nashitati nashta, mengambil nyawa dengan cara yang lembut dan tidak keras dan mudah. Jadi ayat wan-nazi'ati gharqa
wan nasyitati nashta, merujuk kepada malaikat yang mengambil nyawa. Ada yang mengambil nyawa tertentu dengan kasar, dengan keras, dengan kuat. Ada yang mengambil dengan lembut dan mudah, iaitu para malaikat. Dan disebutkan di sini bahawa ayat pertama wan nazi'ati gharqa, iaitu mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar, ini merujuk kepada roh-roh, disebut sini roh orang-orang yang kafir. Kemudian juga merujuk kepada bagaimana mereka dimasukkan ke neraka, na'udzubillah. Maka para ulama menyatakan bahawa disebutkan benda ini untuk menunjukkan kepentingan. Baik, Imam Ibn Kathir juga menyatakan bahawa terdapat ahli tafsir lain yang menyebut bahawa perkataan wan nazi'ati gharqa ialah kematian, merujuk pada kematian yang mencabut ataupun yang mematikan manusia. Dan juga ada pendapat ketiga menyebutkan ia adalah an-nujum, iaitu bercerita tentang bintang-bintang. Maka kata Imam Ibn Kathir bahawa pendapat yang tepat ialah yang pertama, yang majoriti, iaitu malaikat maksud wan nazi'ati gharqa dan wan nasyitati nashta ialah malaikat yang mencabut nyawa manusia. Itu maksud dia. Bermakna ini dimulakan surah ini dengan menyebut malaikat. Dia akan sebut benda yang penting pada penghujung nanti, itu pada selepas ayat kelima. Kemudian was-sabihati sabha ialah juga para malaikat disebutkan di sini yang sentiasa ada pergi ke mana-mana. Dan juga disebutkan as-sabihat was-sabihati sabha ini juga ada pendapat lain menyebut kematian dan bintang. Macam tadi juga, maksudnya daripada ayat pertama sampai ayat kelima ada perbezaan pandangan para ulama tafsir. Kata Imam Ibn Kathir, sebab majoritinya menyebut tentang malaikat yang beri tugas yang berbeza-beza. Kemudian disebutkan lepas itu fas-sabiqati sabqa, maksudnya ialah para malaikat juga yang mendahului manusia untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mendahului, yang mendahului, maksud para malaikat. Kemudian fal mudabbirati amra, juga malaikat yang mengatur urusan di dunia ini. Kata Imam Ibn Kathir, iaitu malaikat yang tudabbirul amr. Maksudnya disebut oleh pendapat tafsir sini, tudabbirul amr minas sama'i ilal ard, yang mengatur urusan daripada langit ke bumi. Maksudnya Allah tetapkan mereka ini yang menguruskan alam ini dengan perintah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tugas yang banyak. Macam kita sebut dalam surah lain, sebenarnya Allah mengutuskan malaikat dan malaikat bekerja ke sana dan ke sini, bergerak ke sana dan ke sini. Begitu banyak malaikat dengan tugas yang pelbagai. Maka di awal ayat daripada wan nazi'ati gharqa sampai fal mudabbirati amra merujuk kepada para malaikat yang mempunyai tugas-tugas yang berbeza. Sumpah-sumpah ini untuk membawa perkara yang penting, iaitu yauma tarjufur rajifah, untuk menceritakan tentang hari kiamat, iaitu hari yang dipanggil tarjufur rajifah, tatba'uhar radifah. Jadi apa dia yang disebutkan sebagai pada hari itu berlaku gegaran atau bunyi yang kuat atau sesuatu yang dipanggil tiupan yang kuat, iaitu sangkakala. Tiupan yang pertama ialah ar-rajifah. Kata Ibn Abbas, human nafkhatani. Dua ayat tadi, dua perkataan tadi, ar-rajifah dan ar-radifah, ialah perkataan yang bermakna tiupan sangkakala. Yang pertama disebut rajifah, iaitu yang memusnahkan dan mengakhirkan segala dan menghancurkan. Dan yang kedua ialah radifah, yang menghidupkan segala-gala, yang mengembalikan segala-gala. Kata Ibn Abbas, human nafkhatan. Keduanya ialah tiupan sangkakala, al-ula wa thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Baik. Ingatlah pada hari itu, hari akan berlakunya tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Ayat lain juga menyebut yauma tarjuful ardu wal jibal, bergegar dan musnah dan segalanya bagi dunia. Dan disebutkan tentang rajifah, iaitu yang pertama, tiupan yang pertama. Kemudian disebut juga tiupan yang kedua, iaitu radifah,
seperti mana ayat yang lain, wa hamalatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Di sini Imam Ibn Katsir membawa hadis, iaitu hadis daripada Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Kita dah sebutkan sebelum ini bahawa Imam Ibn Katsir bila dia bawa hadis daripada kitab, dia akan bawa sanad pengarang atau penyusun kitab tersebut. Dia tak bawa sanad daripada dia sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia dah jauh, dia kurun ke-8. Imam Ahmad pula yang awal, buku yang utama, buku kitab Musnad Ahmad, yang mana menyebutkan sanad Musnad Ahmad, Imam Ahmad sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata waqad qala al-Imam Ahmad. Itu cara dia. Imam Ibn Katsir dekat terus kepada penulis kitab. Berkata Imam Ahmad, iaitu dalam kitab Musnad, dia bawa lah sanadnya, hadatsana Waqi' an Sufyan an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abi Tufail ibn Ubay bin Ka'b an abihi annahu qala. Satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal terutama dalam bidang Al-Quran dan lain-lain. Dia berkata, Nabi bersabda, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah. Telah datang ar-rajifah, diikuti oleh radifah. Maksudnya akan datang tiupan yang memusnahkan dan menghidupkan manusia. Ja'al mautu bima fih, ingatlah bahawa mati itu datang dengan segala-gala perkara yang menakutkan. Kemudian Nabi sebut seterusnya, kemudian hinggalah kepada kisah Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaik. Dia bercakap tentang lepas tu tentang isu bagaimana dia berdoa di waktu-waktu tertentu. Dia ada doa dia yang tetap, wirid doa dia panggil, doa yang tetap, wirid tu maksudnya. Maka dia kata, aku selawat kepada Rasulullah, adakah aku nak jadikan selawat itu 1/3, 1/2, 2/3? Maka akhirnya Nabi sebut, bagus, kalau tambah lebih bagus selawat tu. Maka akhirnya dia kata, hadis ni sebut bahawa Ubay berkata, apa pandangan Rasulullah kalau saya jadikan seluruh doa saya adalah selawat untukmu Rasulullah? Makna seorang manusia biasa dia selawat, kemudian dia doa sebagai pembukaan dan penutup, dia selawat. Sekarang ini ialah Ubay bin Ka'ab kata, aku nak jadikan asal doa itu, aku doakan untukku, aku nak jadikan semua selawat untukmu Rasulullah. Dia tak minta, dia selawat je. Dia tengok apa Rasulullah sebut, apakah tidak balas, jawapan balas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab, seorang yang sayangkan Nabi, suka selawat dekat Nabi. Mula-mula dia jadikan selawat Nabi ni 1/3 daripada doa dia, kemudian 1/2, kemudian 2/3, kemudian semua doa tu jadi selawat. Maka Rasulullah jawab apa? Jadi ini hadis yang penting, walaupun kita tengah bercerita tentang bagaimana hadis nak digunakan sebagai petunjuk kepada hari kiamat, tiupan sangkakala, semua yang ada dalam tu, yang awal tadi. Tapi di hujung ni kita ambil pengajaran yang cukup baik supaya kita sentiasa melazimi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak faedahnya dunia dan akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Ubay, idzan, maksudnya kalaulah begitu wahai Ubay, kalaulah engkau memang nak jadikan doa engkau semua selawat untukku, tak doa untuk diri sendiri, selawat untuk Nabi. Kalau untuk imam tu lepas semayang, dia semayang, dia bersallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli. Si orang tunggu bila nak doa. Jadi tiba-tiba tu imam selawat, semua selawat. Kita mungkin hairan, kita mungkin tak faham, mungkin kita hairan. Di sini kita lihat apa balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada soalan Ubay. Nabi menyebut, yakfika Allahumma ahammaka min dunyak wa akhiratik. Allah akan mencukupkan kamu dan menyelesaikan urusanmu, urusan dunia dan akhirat. Itu Nabi jawab. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahawa yukfa hammuka wa yughfaru zambuka. Yukfa hammaka wa yughfaru zambuka. Dimudahkan, tukfa hammaka, dimudahkan, kamu akan dipercukupkan benda yang kamu risau dekat dunia ni, Allah akan bantu dan selesaikan. Wa yughfaru zambuka, dan diampunkan dosa kamu. Bermakna seseorang yang selawat ini benar baik. Sebab tu para ulama mengarang kitab yang banyak tentang selawat. Dan antaranya Imam As-Sakhawi yang mengarang kitab Al-Qaulul Badi' yang menyebut dalam tu bahawa bagaimana besarnya selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah membalas
dengan selawat, maksudnya dengan balasan 10 kali ganda. Maka yang besar pada mata para ulama ialah balasan Allah itu yang penting. Bila kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita selawat sekali, ia besar. Masalah sekarang ni ialah yang paling besar ialah balasan Allah kepada kita berganda-ganda. Allah meredai perbuatan kita. Sebab itu bila banyak berzikir, walaupun tak berdoa, ia adalah satu jalan Allah membantu kita. Maka selawat ini, sebutlah hadis ni bahawa Nabi sebut, Allah akan mencukupkan urusan dunia kamu dan akhirat kamu, wahai Ubay, sebab akan kau buat begitu. Jadi kita biasa-biasakanlah diri kita untuk berselawat di mana sahaja kita berada. Kalau kita dalam keadaan yang sihat, yang senang, tidak sibuk, kita selawat banyak-banyak, Allah SWT akan mudahkan segala urusan, insya-Allah. Sebab tu kerana setengah orang kata selawat banyak-banyak, kalau ada masalah selawat banyak-banyak, selawat memudahkan urusan. Kerana kita meminta kepada Allah, Allahumma salli ala, ya Allah berilah kerahmatan, keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Dan sebahagian ulama mengatakan Allahumma ni satu lafaz yang besar. Maksud Allahumma kadang-kadang diterjemahkan oleh penulis atau sesiapa yang bercakap, kata Allahumma, wahai Tuhan kami. Tapi sebahagian ulama mengatakan Allahumma ni adalah wahai Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan nama-nama yang indah. Itu maksud Allahumma. Bermakna ia nama yang ataupun dia perkataan yang sangat besar maknanya, dimulakan, diletakkan di depan doa kita. Itu maksud dia. Baik. Habis yang tu, kemudian Imam Ibn Katsir membawa juga hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim daripada hadis Sufyan Ats-Tsauri, dan disebut sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap selepas sepertiga malam yang akhir atau selepas sepertiga malam, Nabi menyebut, ya ayuhan nas uzkurullah, wahai manusia, ingatlah Allah. Ja'at rajifah tatba'ah radifah, ja'al mautu bima fih. Macam tadi juga Rasulullah mengingatkan tentang rajifah, iaitu gegaran sangkakala yang menggegarkan dan memusnahkan semua, dan radifah, gegaran dan sangkakala yang menghidupkan semua. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita macam ayat tadi, mana Allah SWT menyebut malaikat-malaikat di awal tu untuk mengingatkan manusia tentang adanya tiupan yang pertama yang memusnahkan semua, dan ada lepas itu tiupan yang kedua yang membangkitkan semua. Bermakna bercerita tentang hari kiamat. Itu maksud dia. Baik. Sama lagi ayat itu menyebut qulubun yawma idzin wajifah, hati-hati manusia pada hari itu wajifah. Maksudnya Ibn Abbas kata khaifah, takut. Hati-hati manusia menjadi takut. Takut kerana melihat segala benda yang berada di hari kiamat telah nyata, segala-gala yang terselindung. Telah nyata segala perkara yang pernah kita dengar dan baca saja. Kali ini kita nampak dalam mata kita. Lepas tu pula absaruha khashi'ah, iaitu mata-mata manusia dan pandangan manusia, maksudnya zalilatun haqiratun, kata Ibn Katsir, mimma ayanat minal ahwal. Mata manusia ini menjadi tunduk dan lemah dan terhina, ataupun kita katakan tak mampu nak melihat, tak sanggup nak tengok tunduk. Kerana apa? Telah terzahir pada semua apa yang terlindung selama ini daripada kegemparan, kedahsyatan hari kiamat. Macamlah ayat lain, bila kita baca ada orang kafir yang bila dinampak dia kata Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna wa sami'na, kami telah nampak dan kami telah dengar. Jadi bila mereka telah nampak yang sebenar, mereka jadi menyesal, orang kafir. Sama juga di sini pandangannya akan tunduk kerana tak mampu lagi nak melihat kebenaran perkara yang berlaku di akhirat. Satu pandangan yang menakutkan, yang membimbangkan sampai mata tak dapat tengok, tunduk. Absaruha khashi'ah. Khusyuk ni dalam bahasa Arab, khusyuk maksudnya ialah berasal daripada tunduk. Tunduk maksudnya, tunduk. Jadi tunduk dan patuh ni ada kaitan. Sebab tu khusyuk dalam solat, kata ulama, berasal daripada ataupun mempunyai 3 perkara, paling kurang 3 perkara, iaitu yang pertama, dalam kitab tafsir disebut sendiri, kitab tafsir Imam Tabari pun ada, disebutkan pertama sekali menundukkan pandangan ketika solat. Khusyuk, tunduk, maka tidak melihat ke sana ke sini,
melihat ke depan, tengok orang semua masa sembahyang, tak, tunduk pandangan sama ada ke bawah atau ke tempat sujud, tunduk. Yang kedua, khusyuk maksudnya ialah menunaikan solat tersebut, patuh maksudnya. Dan yang ketiga, boleh datang khusyuk dengan maksud ketika solat kita takutkan Allah, maka hati pula yang khusyuk. Maka itu tafsiran dalam kitab Ibn Kathir, dalam kitab Ibn Tabari dan sebagainya disebutkan begitu. Di sini disebutkan pandangan manusia di hari kiamat khasyi'ah, maksudnya juga tunduk, tak mampu nak melihat segala kegemparan dan kebimbangan dan kedahsyatan hari kiamat. Jadi ini kita panggil satu keadaan di mana memberi pengajaran kepada kita untuk kita sentiasa berdoa dan berusaha agar kita selamat daripada semua kegemaran tersebut. Semoga Allah melindungi kita semua dengan doa dan dengan ibadah kita. Kemudian disebutkan lepas tu yaqulun. Kemudian ayat ini berpindah kepada ejekan, tuhmahan ataupun kita katakan percakapan dusta orang-orang kafir yang tidak percaya benda ni akan berlaku. Jadi tadi cerita manusia melihat yang sebenar. Kali ini maksud didahulukan bagaimana keadaan di akhirat nanti. Manusia akan lihat, nampak, baru tunduk. Sekarang diceritakan bagaimana orang kafir berkata. Mereka sekarang berkata, maksudnya mereka belum nampak waktu itu. Allah telah ingatkan mereka, tapi mereka berkata, yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Orang musyrikin Quraisy maksudnya. Mereka ni maksudnya orang musyrikin Quraisy. Kata Imam Ibn Kathir, yakni musyriki Quraisyin wa man qala biqaulihim fi inkaril ma'ad. Ini adalah kata-kata orang musyrikin Quraisy ataupun yang sama waktu dengan mereka, yang sama macam mereka, yang menolak ma'ad, iaitu hari kebangkitan, hari dikembalikan, dihidupkan manusia, hari kiamat. Yastab'iduna wuqu'al ba'thi. Mereka merasakan mustahil akan berlakunya kebangkitan semula ba'dal masiri ilal hafirah, iaitu selepas manusia masuk ke hafirah, iaitu kubur. Jadi mereka bayangkan macam mana nak dibangkitkan bila manusia masuk kubur, semua orang nampak apakah berlaku pada jasad manusia, kepada tulang manusia dan lain-lain. Maka mereka menolak dan mengingkari. Jadi mereka berkata di mana? Di dunia ini. Jadi Allah SWT ceritakan tadi, manusia akan tunduk sebab melihat kebenaran. Di bumi mereka ataupun di dunia mereka angkuh dengan menolak kebenaran. Kemudian mereka berkata, aidza kunna 'idhaman nakhirah. Maksudnya, adakah selepas, disambung lagi, mereka berkata lagi, macam mana kita masuk dalam kubur, kemudian kita menjadi 'idhaman nakhirah, iaitu kita menjadi tulang yang telah hancur dan ditiup angin kalau di atas tanah dan sebagainya, tak ada apa, maka akan dihidupkan bagaimana, kata mereka. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Jadi mereka berkata bahawa kehidupan selepas daripada mati itu, dia kata, adalah satu kerugian dan tidak akan berlaku. Mereka menolak. Kemudian mereka juga berfikir bahawa kalau berlakulah begitu, maka mereka akan rugi. Kata Imam Ibn Kathir, berkata seseorang mufassir, berkata Quraisy, qalat Quraisy, la in ahyana Allahu ba'da an namut lanakhsiran. Kalau kami hidup balik lepas kami mati, itu benda yang merugikan, itu benda yang sia-sia, tak ada makna, dan sudah pasti merugikan mereka kerana mereka menafikan kemudian ada, maka ia merugikan dari sudut yang lain pula. Sebab itu mereka tunduk dan mereka takut di waktu itu. Maka ini kita dapati banyak dalam ayat Al-Quran, orang kafir menolak dan menyatakan mustahil, tak percaya dan sebagainya. Walaupun sebahagian mereka boleh terima, tapi mereka seakan-akan menolak kerana mereka tidak mahu dibangkitkan dan mereka takut dengan amalan yang mereka buat. Maksudnya mereka takut dengan kesalahan mereka menentang Nabi, membunuh orang Islam dan sebagainya. Mereka takut kalaulah ada kebangkitan, maka kami akan rugi. Itu maksud juga. Baik. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Maka Allah menjawab tuduhan mereka. Allah menyatakan bahawa ia hanya perlu kepada satu zajrah, maksud perintah daripada Allah yang jelas. Manusia akan bangun dan manusia akan, ini menunjuk kepada tiupan yang kedua, itu maksudnya. Maka semuanya akan bangun. Disebut oleh Imam Ibn Kathir, fa idzal awwaluna wal akhirun, orang awal dan orang kemudian semua
qiyamun, semuanya berdiri, yanzuruna baina yaday rabbi azza wa jalla, yanzurun, dan mereka akan melihat. Tiba-tiba semua akan bangun dan akan melihat. Maksudnya mereka akan sedar, tiba-tiba semua makhluk, manusia dan jin dan sebagainya, semuanya bangun dan akan melihat satu sama lain dan melihat apa yang ada. Ini dipanggil hari yang mana Allah SWT memerintahkan dan dibangkitkan semuanya. Zajrah wahidah ialah tiupan yang kuat, suara kuat yang cukup hanya satu, iaitu menunjukkan kegemparan dan kegoncangan pada hari itu. Manusia akan bangun. Fa idzahum bisahirah, tiba-tiba manusia melihat mereka berada di tempat yang luas. Maksudnya satu tempat yang mencukupi, yang rata, yang sama untuk semua. Semua ada kat situ tiba-tiba. Jadi makna sekarang ni Allah SWT menjawab kepada keraguan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, bahawa hanya yang Allah perlukan ataupun hanya Allah perintahkan hanyalah satu tiupan, dan semuanya akan kembali dan mereka akan bertemu dari awal hingga akhir, dan mereka akan berada di tempat yang luas yang mengumpulkan semua yang kita baca dalam surah An-Naba sebelum ini, bahawa semuanya akan hilang, tinggalnya ialah satu tempat yang luas untuk berkumpul. Jadi ini maksud dia, pada waktu itu manusia akan dikumpulkan semuanya dan akan diberi balasan semuanya. Maka di sini jawapan kepada tuduhan tadi, bahawa akan berlaku rajifah dan akan berlaku radifah. Yang kedua ni adalah radifah. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang kisah Nabi Musa. Kata Imam Ibn Katsir, yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah mengkhabarkan kepada nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an abdihi wa rasulihi, tentang hamba dan rasulnya Musa alaihi salam, tentang kisah Musa alaihi salam. Dan diturunkan kisah ini kepada Nabi di Mekah, dan kisah-kisah sebegini menguatkan semangat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita lihat dalam surah lain, seperti Al-Qasas contohnya, diceritakan tentang bagaimana Nabi Musa sejak kecil, kisah yang menjadi pengajaran kepada kita. Sejak kecil lagi, bila Fir'aun nak musnahkan anak-anak lelaki, nak bunuh anak-anak lelaki Bani Israel, maka ibu Nabi Musa tidak tahu apa nak lakukan. Maka Allah memberinya ilham untuk letak Nabi Musa dalam kotak yang selamat dan hanyutkan. Kemudian hanyut tu pula, tiba-tiba Allah takdirkan bertemu dengan Fir'aun sendiri. Kemudian bertemu dengan Fir'aun, kemudian Fir'aun tak jadi nak bunuh kerana isterinya yang meminta untuk dipelihara anak tersebut. Kemudian masuk dalam rumah ataupun istana Fir'aun, dia tak nak menyusu dengan mana-mana. Akhirnya kakak Nabi Musa bertemu dan memberitahu dia secara menyamar bahawa ada seorang wanita boleh susukan anak ini, itu mak dia. Maka Allah kembalikan Musa kepada mak dia, dibawa oleh Fir'aun. Maka ini memberi semangat untuk Rasulullah SAW. Walaupun baginda berjuang di Mekah, nampak macam susah, tapi baginda akan kembali menguasai Mekah. Jadi setiap kisah yang dibawa oleh Al-Quran Al-Karim ialah untuk menguatkan semangat baginda SAW, untuk menunjukkan bahawa dakwah ini Allah bantu. Walaupun nampak seperti susah, bagaimana Musa dengan sendirian, kemudian dibantu dengan saudaranya Harun untuk bertemu Fir'aun yang ada segala-galanya. Maka Rasulullah SAW diberi kekuatan dan ingatan oleh Allah SWT dengan kisah-kisah sebegini. Maka kata Ibn Katsir lagi, annahu bta'athahu ila Fir'aun, bahawa Allah mengutuskan Nabi Musa kepada Fir'aun, wa ayyadahu Allah bil mu'jizat, dan Allah memberi bantuan dengan mukjizat kepada Musa. Wa ma'a hadha, walaupun begitu, dengan semua benda yang berlaku ini, istamarra ala kufrihi wa tughyanih, Fir'aun tetap terus kufur dan melampau dan melawan, hatta akhadahu Allah,
sehingga Allah mengambil nyawanya. Akhdha aziz muqtarir, dengan cabutan nyawa, dengan mencabut nyawa daripada Tuhan yang maha gagah, maha perkasa. Wa kadzalika, dan begitulah juga. Ini projek Ibnu Katsir huraikan. Wa kadzalika aqibatu man khalafaka. Begitulah wahai Muhammad akibat orang yang menentang kamu. Wa kadzdzaba bima ji'ta bih, dan mendustakan apa yang kau bawa. Liwalihada qala fi akhir al-qissah, sebab itu Allah kata di hujung kisah itu, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kisah ini menjadi pengajaran kepada orang yang benar-benar takutkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Allah turunkan kisah yang pendek ini dalam surah yang pendek ini, memberi pengajaran dari sudut apa? Dari sudut Nabi Musa dengan segala kehebatannya tetap ditentang oleh Firaun yang tetap tak nak masuk Islam, tapi akhirnya Allah musnahkan. Maka begitulah wahai Muhammad, bergembiralah, yakinlah bahawa susah payah engkau berjuang, penghujungnya Allah akan membantu kamu dan Allah akan menghukum orang yang menentang kamu. Maka pengajaran daripada situ. Sebab itu di antara tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk linuthabbita bihi fuadak, kata Allah SWT, untuk kami meneguhkan hatimu wahai Muhammad SAW. Jadi sepatutnya kita juga begitu, mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa dan kisah-kisah lain. Dalam surah ini kisah Nabi Musa, kisah yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan walaupun susah, tapi kisah itu memberi kita petunjuk bahawa susah dulu, senang kemudian. Usaha dulu, dakwah dulu, Allah akan beri kejayaan. Adapun orang yang menentang, maka Allah ada caranya untuk membalas kepada mereka, sama ada Allah memberi mereka hidayah atau Allah membalas mereka dengan setimpal dan adil. Itu maksud dia. Jadi bila Allah menyebut hal ataka hadithu Musa, wahai Muhammad, tidakkah datang kepadamu, tidakkah kamu pernah mendengar tentang kisah Musa? Bermakna kisah yang tak nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diberitahu kisah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nampak. Sebab itu dalam ilmu tafsir, benda ghaib ni dipanggil ada 3 ghaib. Kan awal ayat tu kan, awal surah Al-Baqarah kita baca alladzina yu'minuna bil ghaib. Soal al-ghaib ini ulama tafsir kata ghaib yang madha, yang telah berlalu, yang kita tak nampak. Ghaib sebab kita tak nampak dia. Dia telah berlaku zaman dulu, kita tak nampak, tapi diceritakan kepada kita. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu nampak, maksud kamu tahu bagaimana Allah memusnahkan tentera bergajah yang mana berlaku di zaman dulu. Dan sebelum tu lagi kisah Nabi-Nabi terdahulu. Maka Allah sebut hal ataka hadithu Musa, tidakkah datang kepada kamu, tidakkah kamu pernah mendengar kisah terdahulu. Ini dia panggil ghaib yang telah berlaku. Ghaib maksud kita tak dapat nak jejaki, tak dapat nak rasai, tak dapat nak kesan, sebab dia telah berlaku. Yang kedua ialah ghaib yang akan datang, yang diberitahu tanda kiamat, hujung akhir zaman, akhir dunia akan berlaku. Kita ghaib jauh daripada jangkauan kita. Yang ketiga ialah ghaib yang sekarang, yang sedang berlaku, yang ada. Kita tak nampak malaikat, kita tak nampak alam ghaib, dan kita tak nampak Allah SWT, kita tak nampak syurga dan neraka. Maka ini dipanggil ghaib yang diceritakan oleh Allah kepada kita, yang mana para ulama aqidah menyatakan dia perkara yang sam'iyat, yang kita dengar dan kita percaya dan kita yakin ia berlaku atau telah berlaku atau sedang akan berlaku, yang kita tidak dapat kesan. Maka Rasulullah disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ataka, tidakkah datang kepada kamu kisah Musa, Nabi Musa? Maksud sudah pasti datang daripada ahli kitab, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang turun-temurun berlaku telah diketahui. Dan bagaimana Allah menyeru dan melantiknya menjadi nabi. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tuwa, di lembah yang suci yang bernama Tuwa, Allah telah melantiknya dan mengarahkannya dengan arahan berikut, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun. Pergi buat apa? Pergi jumpa, pergi tanya khabar, pergi dakwah. Ini susah bukan pergi tengok, ramai orang mudah untuk tolong tengok, tapi tak boleh nak tolong ubah. Maka Firaun ni, Nabi Musa disuruh pergi izhab ila Firaun, dan kita semua tahu bahawa Nabi Musa ataupun sesiapa sahaja di zaman dia tak nak jumpa Firaun dah. Sebab ni Firaun ni dengan jahatnya, dengan zalimnya,
dengan tenteranya. Maksud manusia tak nak jumpa. Maka inilah dipanggil tugas seorang Nabi yang berat. Sebab itu Nabi Musa di antara salah seorang daripada ulul azmi, yang Nabi dan Rasul yang begitu hebat diuji oleh Allah SWT. Maka dia dapat perintah, dan perintah ni diperincikan dalam surah-surah yang lain yang menceritakan bagaimana dia dapat perintah tu. Itu cerita terperinci surah lain. Tetapi sekarang ni diringkaskan cerita, izhab, pergilah ila Fir'aun, kepada Fir'aun, dakwah dia, fa innahu tagha, dia sungguhnya dia telah melampaui batas. Sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap dia mengaku dia Tuhan. Ini masalah besar. Tak apa. Sekarang dia kata, pergilah jumpa Fir'aun, dia telah melampaui batas. Iaitu kata Imam Al-Kathir, tajabbara wa tamarrada wa ata. Dia telah sombong, dia angkuh, dia melampau, dia jahat. Faqul, katakanlah kepada dia, wahai Musa. Maka Allah menceritakan bagaimana beratnya tugas Nabi Musa. Faqul hal laka ila an tazakka. Tanya dia, tegur dia. Maksudnya, tidakkah kamu mahu untuk ikut aku? Maka aku akan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan bantu kamu mengenali Allah dan takut kepada Allah. Tidakkah kamu ikut aku? Jadi ini satu benda yang orang rasa pelik. Nabi Musa datang dengan Nabi Harun, tak ada apa-apa kekayaan dan kemewahan, tapi menyatakan, tak nak kamu ikut aku wahai Fir'aun, aku boleh bantu kamu. Jadi Fir'aun dengan sombongnya, dengan angkuhnya, sudah pasti menolak dan merasakan bahawa Nabi Musa dan Nabi Harun orang yang tidak mampu melawan dia. Ini bahaya keangkuhan dan kesombongan. Dan bukan setakat bercakap sahaja saja, bukan setakat berjanji untuk memberi hidayah, tapi Allah SWT memberikan mukjizat, fa'arahul ayatal kubra. Allah telah, kata Ibn Katsir, fa'adhhara lahu Musa, maka Allah telah menunjukkan kepada Musa. Maksudnya Musa dapat menunjukkan kepada Fir'aun, Allah SWT beri kekuatan dan kemampuan kepada Nabi Musa. Fa'adhhara lahu Musa, maka Musa tunjukkan kepada Fir'aun, ma'a hadhihi da'watil haq, bersama dengan dakwah yang benar ini, hujjatan qawiyah, hujjah yang kuat, wa dalilun wadihah, dalil yang jelas, ala sidqi ma ja'a bihi min indillah, untuk bukti bahawa dia datang daripada Allah. Mukjizat ni ialah bukti yang mencabar, yang menjelaskan, yang meletakkan, yang melemahkan orang kafir, sebagai bukti bahawa Allah yang mengutus kami. Ini bukti dia, mukjizat. Jadi apa balasan Fir'aun? Fakadzdzaba wa 'asa. Dia telah mendustakan kebenaran dan dia telah melanggar perintah Allah, dan dia angkuh dan dia tinggalkan. Bukan setakat itu, tengok Fir'aun, summa adbara yas'a. Bukan setakat dia, ini ringkas cerita macam ringkas tu. Satu benda yang Allah ringkaskan cerita. Ada ketika Allah panjang lebarkan cerita ni, Musa dan Fir'aun. Dalam surah ni Allah padatkan untuk kita dapat pengajaran. Kemudian Fir'aun buat apa selepas dia menolak? Dia tak mahu Nabi Musa dan Harun. Dia buat apa? Dia telah berpaling dan merancang. Untuk apa? Disebut sini, dia telah menghimpunkan, disebut sini, ai fi muqabalatil haqqi bil batili. Dia telah merancang, berusaha untuk melawan kebenaran dengan kebatilan. Wa huwa jam'uhu lis-saharata liyuqabilu ma ja'a bihi Musa alaihi salam min al-mu'jizat. Dia ingat dia boleh lawan, bukan sepatutnya dia terima mukjizat tu. Sekarang dia lawan. Dia kata ini semua sihir. Dia pun pergi panggil ahli sihir dia, kita kumpul, kita lawan Nabi Musa. Ini tindakan yang memang merugikan diri sendiri. Sepatutnya kita tunduk dan patuh, tapi dia melawan dan angkuh dan cuba untuk lawan mukjizat yang Allah bagi dengan sihir yang ada pada ahli sihir beliau, yang sebenarnya bukanlah benar, tapi lebih kepada penipuan. Fahashara fanada, dan dia mengumpulkan kaum dia. Faqala ana rabbukumul a'la. Ini yang menjadikan dia lebih angkuh, dan akhirnya dia berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi, yang terhebat. Jadi ini masalah sekarang ni. Jadi masalah dia adalah dia angkuh, dan dia diberi peluang dan dia tidak mengambil peluang, dan dia melawan Nabi SAW. Apa yang berlaku? Allah ringkaskan cerita dan padatkan, fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, iaitu
Kata Ibn Katsir, kata Imam Ibn Katsir, intaqamallahu minhu intiqaman ja'alahu bihi ibratan wa nakalan li amsalih. Allah mengambil, Allah menghukumnya dan menjadikan dia sebagai pengajaran untuk umat yang seterusnya kepada mereka yang sepertinya minal amsalihi minal mutamarridina fid dunya, iaitu orang yang sepertinya yang melanggar perintah Allah dan melampau di dunia. Jadi ini kita panggil adalah sebagaimana kita katakan orang yang baik menjadi pengajaran baik kepada umat akhir zaman ataupun umat selepasnya. Begitulah juga orang yang jahat menjadi pengajaran kepada orang yang selepasnya daripada perbuatan tersebut. Jadi kita pilihlah untuk mengambil pengajaran. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ditutup kisah Nabi Musa itu dengan menyebut inilah ibrah, pengajaran yang amat jelas bagi orang yang yakhsha. Kata Imam Ibn Katsir, ay liman yatta'idhu wa yazzajir. Itu orang yang bila mendengar pengajaran, dia mengambil pengajaran dan dia berubah dan dia bimbang. Jadi tujuan pengajaran diceritakan kepada kita ialah untuk kita berubah. Maka orang dengan membaca ayat Al-Quranul Karim dan melihat maknanya, bukan hanya untuk mengetahui apa yang ada dalam dia sebagai untuk menambahkan maklumat, information semata-mata, tapi untuk menjadi pengajaran diri. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di zaman itu ketika menerima Al-Quran terus menjadi pengajaran kepada mereka dan mengubah hidup mereka. Maka dengan kisah-kisah sebegini, dengan tafsir memahami ayat Quran, iaitu tafsir ini, kita harap ayat-ayat surah yang kita baca ini dapat memberikan pengajaran kepada kita yang sering kita baca, mungkin kita jarang berhenti untuk merenungkannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung pada ayat ke-27, iaitu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehebatan penciptaan langit dan bumi dan membandingkannya dengan manusia yang lemah, yang kerdil ini, yang menentang Allah, sedangkan manusia ini lebih lemah dan lebih kecil daripada langit dan bumi. Jadi kita akan sambung insya-Allah bahagian kedua surah An-Nazi'at dan kita akan habiskan insya-Allah dalam sesi yang keempat. Terima kasih kepada yang mengikuti. Semoga kuliah pada hari ini menambahkan ilmu dan berkesan kepada kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.